Assalamualaikum warahmatullahi Pengabdi dunia. Okey, kita bertemu lagi dalam dari Studio Alta untuk siaran yang seterusnya. Kita bersama dengan seorang penulis yang baru saya nampak lah hari itu. Dalam pesta buku pustaka. Namanya Abang Hud bin Abang Engkeh, ataupun nama stage name-nya Udaksan. Yang berasal daripada kampung Bunge Debak, Saribas, Sarawak. Jauh tu. Tapi nya dilihat ada kumpulan 100 puisi di dalam mencari tapak. Jadi selamat datang Abang Hud. Selamat datang. Terima kasih kerana dapat bersama-sama dengan kami orang daripada Studio Alta. InsyaAllah kita sama-sama nak berkongsi pengalaman, ilmu untuk mengimarahkan lagi dunia sastra kita lah, insyaAllah. Okey bang, kami tertarik dengan kitab pun antologi tu. Kami difahamkannya diterbitkan di Himpun. Betul lah ya. Memang apa kena diterbitkan di Himpun? Apakah yang mendorongkan kita nak menerbit tu? Yang pertama kena apa sebabnya diterbit di Himpun ya. Sebab kita rasa susah nak masuk ke badan-badan penerbitan yang besar-besar lah. Contohnya Sipulan bin Sipulan lah. Yalah. Besar sih apa? Maknanya lah satu sebabnya lah. Maknanya saya rasa susah untuk kita sebagai penulis baru tu untuk kita memasuki pasaran penerbitan yang dah established. Nah, yang pertama. Yang keduanya adalah kerana ada ruang yang diberi oleh kawan-kawan yang ada berhubung dengan penerbit yang lain lah. Dan dengan harga pun siklah mahal gila. Dan kita perlu MOU dengan penerbitnya. Jadi nak ya antara sebab saya memudahkan lah. Mudah untuk saya hantar dengan tidak penerbit. Edit oleh kawan-kawan dia pun je mesti ada nak gila lah, mesti ada strict gila lah, istrinya lah. Kadang-kadang kita hantar dengan penerbit yang dah terbit tu, bila nya edit nyuruh kita ngubah. Si dia kita juga lah. Sebabnya. Yes. Faham kami. Persoalan bila kita berkarya, kita memang dah set limba kita untuk puisi kita macam ni. Ya pemikiran kita. Tiba-tiba ada orang nak ubah. Ya memang siapa terima Nang macam lah kita pun nak ya. Okey, 100 puisi tu boleh kita jelaskan 100 puisi tu macam ni range-nya? Daripada awal kita menulis ke ataupun kita ada 100 puisi ya. Sebab saya tu mula saya aktif menulis ya tahun 2020. Oh, lagi awal. Lagi awal. Tapi sebelumnya ada sajak saya juga tahun 2008 2007 yang sempat di rumok lah tu orang lah. Jadi naik disusun saya daripada 100 buah puisi ya. Daripada tahun 2020 sampai kelah tahun 2008. Maknanya sajak-sajak saya awal asyik banyak dalamnya. Semua sajak yang ada dalamnya adalah sajak-sajak saya yang terbaru lah, terkini lah. Yang ditulis sejak tahun 2020. 2020. Ya kan nampak macam tema-temanya pun pilihan raya negeri 15 ya kan, nyampun ya. Macam ni kita nak nanggap daripada segi tema macam ni nak mencari tapak. Mencari tapak yang sebenarnya ni ada ceritanya. Ada cerita bila saya ngajak kawan-kawan mula bersama lah mula bersama yang pertamanya lah. Tapi kawan-kawannya dah nyampun dulu walaupun kita dah berjanji nak mula sama. Maksudnya nak mula sama tu maksudnya antologi bersama lah. Okey. So nampak gaya si rapat. Mungkin orang lebih laju daripada kita lah. So kita pun malah kita pun so erti mencari tapak ialah kita mencari
platform kita pun lah. Asas kita Asas pula, kita pun lah. foundation. Jadi foundation kita pun. Ya, yang pertamanya lah. Yang keduanya tadi lah berkaitan dengan nak tu lah apa nama, kita tu nampak orang baru. Ya. Dan dalam saya pun kumpulan puisi nya banyak yang pun zona sajak dalamnya. Daripada yang pantun, daripada sajak biasa, sampailah sajak Jepun. Ya, ada haiku dan tanka ada dalamnya. Haiku ada, tanka ada. Dan ada satu lagi sajak yang terkini yang dibangunkan oleh seorang penyajak di Indonesia. Sonian namanya. Sonian. Jadi banyak sajak Sonian juga dalamnya. Maksudnya Sonian ni apa? Soniannya yang ngambil nama pelopor sajak ya. Yang bernama Sony Maulana. Okey. Jadi Sony Maulana tu adalah salah seorang penyajak dan wartawan di Indonesia. Jadi dia dah ngolah sajak ya. Baru masuk 8 tahun tu. Tapi yang pun dah meninggal tahun lepas. Ia kira satu genre sajak lah. Sajak. Sonian namanya. Soniannya. Sonian. Maksudnya apa ya? Kriterianya ya? Kriterianya nya satu rangkap, nya boleh berdiri satu rangkap. 4 baris saja. Jadi setiap baris, rangkap pertama nya ada 6 suku kata. Rangkap kedua 5 suku kata. Rangkap ketiga 4 suku kata. Rangkap keempat 3 suku kata. Dimainnya macam dimainnya ya. Hebat juga penyair itu sebenarnya, macam-macam nak diolah sidaknya. Ya namanya Sonian itu. Kita dah dapat belajar sikit ilmu. Ni tahu ada kita orang di luar nak olah Sonian, sajak-sajak Sonian pula. InsyaAllah. Okey dan kita rasa-rasalah sini hala tuju kita dalam sebagai penyair tu. Ini sebagai penyair. Kita nulis puisi aja nak. Ada juga terlibat dengan cerpen. Ya, tapi sastra, kemahiran. Tapi saya lebih kepada puisi lah. Lebih kepada puisi. Puisi. Kerana bagi saya puisi dengan kemudahan yang ada kini tu saya boleh sambil gurin melah puisi shoot terus dalam Facebook saya. Asyik perlu lagi kita nak makin kertas, makin pen kan. Kayak baru kita nak naik kan siap dah. So kini tu dengan device handphone kita kita dah dapat terus market kita pun puisi. Sebab dalam puisi-puisi tu semuanya adalah puisi yang pernah saya upload dalam Facebook saya. Okey. Facebook kita apa nama? Facebook saya ialah Udak San. Udak San. Facebook Udak San. Coba cari dalam Facebook Udak San. UDAKSAN. SAN. SAN. Okey. Adalah laman puisi saya pun lah. Puisi kita pun. Tak ada benda lain dalamnya. Semua puisi. Puisi semua. Semua puisi. Okey. Sama ada puisi sajak yang biasa, Sonian, kadang-kadang pantun, kadang-kadang haiku. Sampai ke sini kita rasa dunia kepenyairan kita tu. Kita nak apa? Nak sampai Asia Rights Award kah? Tapi macam ni tu saya cuba ke arah untuk menambah kumpulan puisi saya lah. Kumpulan puisi. Kumpulan puisi saya. Sebab saya rasa bila saya berpuisi, saya ada satu kepuasan. Bukan kita macam kita nak orang kata meletakkannya di tahap yang orang kata sampai ke tingkat C-Award dan sebagainya lah. Saya rasa mungkin dari segi umur pun dah agak saya juga lah. Cuma saya berusaha lah untuk menambah kumpulan puisi saya. Dan setakat tu saya ada tengah di Itu yang pertama lah. Itu yang pertama. Yang pertama. So we can expect the second one lah. Maybe. Okay, insyaAllah. Nah, itu yang pertama untuk perseorangan. Yang bergabung dengan penulis antologi lain banyak. Banyak lah? Banyak. Setakat tu dah ada 9 lah. Mungkin bagi kita sebagai seorang penyair lah. Penyair yang mana yang kita kagumi lah? Antarabangsa kah, Malaysia kah, apa kah? Siapa yang akan jadi referen kita? Saya setakat tu lah di peringkat luar negara lah. Saya suka orang kata dua penyajak yang saya suka lah Dua-duanya dah meninggal. Seorang sajak Amir Hamzah. Semak Amir Hamzah tu nya menjurus kepada
sufi dan keislaman. Oh. Yang keduanya, walaupun saya suka Amir Hamzah yang lembu kan, tapi saya suka Khairil Anwar. Sebab sajaknya bertenaga. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Iya. Tak juga kau. Itu saya pun jiwanya ada di sini. Oh. So Maknanya kompleksnya kita soal penyanyi itu macam kita ada dua wajah yang saling bertentangan. kemungkinan Satu wajah Ami Hamzah yang lembut, romantis, ya dan di other one is Sajak Khairil Anwar yang beringas beringas dan memberontak. Ya. Sebab ya sajak-sajak saya pun ada yang Memberontak juga. memberontakannya dia. Yes, ada sikit yang kami akan baca, Pastor. InsyaAllah. Baru saya shoot dalam Facebook saya sendiri ada satu lagi sajak. Oh. Sajak Sonian saya Oh. 60 tahun. 60 tahun. Ya. 60 tahun. 60 tahun aja lah. Ya. Digantung Dalam sini aja. Dalam kurungannya Oh. ada Sarawak Merdeka. Oh. Pernah mesti dalam kurungan Sarawak mereka. Untuk menyatakan bahawa sajak fokus untuk tujuannya. Supaya orang kelak sini nanya 60 tahun. Apa 60 tahun? Oh. Okey. tujuan saya lah. Okey. Menarik juga. Udah keluar ke sajak 60 tahun Sarawak Merdeka ya? Belum, baru masuk dalam Facebook saya pagi tadi. Pagi tadi baru masuk? Oh, boleh lah. Kita rujuk kata kita nanggap macam ni. Okey. Dia dibuat dalam bentuk Sonian berangkai, 2 rangkap. 2 rangkap lah. 2 rangkap je. Menarik juga Sony tu. Rasanya nah. Sony Maulana. Sony Maulana. okey, Sony Farid Maulana. Okey. Ya. Kami tu budak baru nak abang. Jadi banyak dah belajar sudahnya. InsyaAllah. Okey bang. Sini kita nak diri kita dalam 20 tahun akan datang. Seorang yang namanya Udaksan tu. InsyaAllah saya cuba menempatkan diri saya pun khususnya dalam sastra negeri Sarawak lah. Sebab saya berusaha untuk menjadi ahli banyak persatuan sastra. Satunya ialah Perkasaan pun lah. Perkasa. Saya ahli semua hidup dan saya cuba untuk mengangkat satuan saya pun yang saya sebut dalam antologi dia itu Aksar. Dan kita setakat tu kita dah ada angkatan sastrawan Saribas angkatan karyawan Saribas. Ya. Okey. Ia maknanya Aksar ya. Ia satu benih yang memang baru dekat kawasan Saribas, kerana Saribas sebelum tu belum ada bibit-bibit kesusastraan di sini. Belum ada. Walaupun ada penulis-penulis di situ. Contoh penulis yang telah ada nama sekarang ni ialah seperti Cikgu Justi Amban. Ya. Okey, kami ada macam yang pun dia pada Saribas ya. Antaranya lah yang sekarang ni pun dah ada satu kumpulan puisinya pun diterbit oleh DBP. Dan insyaAllah lah kita pun dah berbincang untuk kita mengangkat penulis-penulis sastra di daerah Saribas ni. Memang dah ada 2-3 orang yang bersetuju bersama dengan kami lah. Untuk tujuan. Apa pentingnya bang? Kalau kita nak kelakar lebih dalam lagi lah. Apa pentingnya adanya sastrawan di sikit-sikit tempat ya? Macam kalau kita kata memandangkan Saribas ya perlu ada aksar. Apa pentingnya ya? Okey. Yang pertamanya kita nanggap dari segi persatuan yang punah. Ia perlu ada untuk kita menggiatkan ataupun membangunkan sastra di sesuatu kawasan. Bila ada kumpulannya, orang bersastra tu ia bukan penghayal, tetapi ia adalah pemikir. Jadi dengan fikirannya, ia sip meluahkan benda yang secara secara mantap mengolah artikel, tapi yang meluahkan benda yang secara estetik. Keindahan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah boleh mengangkat sejarah kawasannya pun. Sejarah kawasannya. Ya. Dan mengangkat budaya kawasannya. Jadi bila disebut benda yang ada dan kita dapat menarik khalayak kita, khususnya khalayak budak dan sebagainya. Maknanya kita menggalak mereka untuk berfikir jauh
daripada kepompong yang sedia ada. Oh. Dapatkah bang? Kita rasa, okey kita mula aksa ni kita nak narik golongan muda. Ya. Yang kini itu memang gagal dengan digitalisasi, Yes. dengan media sosial. Dapatkah golongan muda tu dibak pergi bola puisi? Saya yakin dapat. Dapat. Sebab apa? Macam saya pun madah tidik nak. Kita sambil duduk-duduk pun boleh bincang. Type terus puisi ada dalam handphone kita. So boleh kita kongsi dengan khalayak lebih ramai daripada yang. Cumanya ialah macam ni kita nak mengembangkan pemikiran orang muda tu khususnya di luar bandar macam ni kita nak mengembangkan pemikirannya tentang kita nak memikirkan tentang manusia, tentang kita pun, tentang kehidupan. Macam ni kita nak meluahkannya kepada orang secara estetikanya. Seolah-olah Okey, bang. orang sih tahu kita kritik orang nak. Okey bang. Soalan pekerjaan kita. Tahu. Soalan pekerjaan kita. Okey, tiga penyair Malaysia. Sekira Sabah, Sarawak, Semenanjung, Tanah Melayu kah? Tiga penyair Malaysia yang kita kagumi. Kami dalam pala mek. Okey, si ya. Okey, menganggap betul sih. Okey. Saya tu penyair-penyair yang saya kagumi ialah yang dekat dengan saya sebenarnya. Yang dekat dengan saya. Bukan dari seginya nak deklarasi ke apa. Contohnya cikgu saya pun cikgu saya pun. Siapa? Ialah Leo AWS. Leo AWS. Anak tu lah yang Leo AWS Tengah Kelantan. Kelantan. Oh, okey. Ya, itulah antara yang saya kagumi lah. Kita berguru dengannya lah. Cikgu saya pun. Cikgu kita pun. Cikgu saya pun. Okey. Samping itu pun dia membimbing saya juga lah. Okey. Masa-masa. Nombor dua. Yang kedua ialah saya kagum penyair di Sarawak pun tu. Adi Badiu Zaman Tua. Okey. Adi pada zaman tua. Romantis. Okey, okey. Sebab Datuk Adi tu nya orang pendidikan and then dalam masa yang samanya boleh berkarya dan pernah dianugerah Sastrawan negeri kan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah saya pun mengkagumi Abizai. Abizai kan. Sebab Abizai tu nya bukan purely latar belakangnya orang sastra. Orang bank. Orang bank. Tetapi nya mampu bersastra, berpuisi. Kan. Sebabnya antara yang saya kagumi adalah orang-orang macam tu lah. Kan. Kita bukan nangga dari segi macam kita pun nak deklamasi nak sebagai deklamator nak sih. Kita nangga yang pun macam ni yang boleh menghasilkan, meluahkan pemikirannya dalam bentuk puisi. Ya, saya pun nak lah pandangan lah. Kita rasa macam ni. Kita rasa penyair Sarawak tu, kita kelakar penyair Sarawak kah? Ya dapatkah? Kalau katakan di Semenanjung Tanah Melayu banyak penyair-penyair yang dah tersohor kan. Ya. Kalau katakan macam Zain Kasturi, macam T.L.S. Taib, Allahyarham T.L.S. Taib, macam Samsudin Osman, Allahyarham Rahimuddin Zahari. Okay, banyak penyair-penyair di Tanah Melayu itu yang memang sudah sampai ke satu level yang setidaknya ya semacam satu nama besar, household name. Macam kalau katakan di Sabah pun banyak juga macam Hasyudi Abadi dan semua apa. Macam di Sarawak tu, dapatkah penyair di Sarawak tu untuk nampak macam setanding dengan tidaknya? Saya optimis dapat. Apa Tetapi kena ada usaha lah. Sebab saya nangga di Sarawak tu dalam 4-5 tahun kebelakangan tu setelah COVID lah ya. Jarang ada contohlah perkampungan puisi, majlis deklamasi puisi walaupun secara si formal. Contoh. Saya sih pasti dalam perancangan sambutan 60 tahun tu ada si usaha ataupun aktiviti baca puisi. Si ada. Itu yang Banyaknya ada. Saya ada. Sabah akan nyambut Hari Sastra Nasionalnya si lama lagi. Ogos kah? Julai? Oktober. Tapi Sarawak masih misi ada. Misi ada acara-acara yang macamnya. Contoh kita ada persatuan. Kita ada persatuan yang dah bertunjang lama. Kita ada Putra.
kita ada Perkasa. So mungkin Persatuan tu boleh anjurlah, menganjurkan supaya ada program-program baca puisi. Saya melihat kawan saya yang membantu saya menerbit ni, almost every month ada baca Tanah Melayu puisi. lah. Di Tanah Melayu kan? Tanjung, Oh. Ada baca puisi. Saya baru ni saya berjumpa dengan seorang komisi juga, Cikgu Abdullah Awang. Okey. Dia seorang teater. Oh. Dan sekarang ni dia ada satu mengembangkan satu jurnal baru, dia kata. Twitter. Puisi teater. Oh. Puisi dera lah. Puisi teater, puisi dera lah mungkin. Tapi dalam perkembangan dia orang ni, dia orang hampir tiap-tiap bulan ada perjumpaan dan ada baca puisi. Tapi di sini saya nampak kurang. So mungkin yang tu perlu dilihat oleh pihak tertentu lah. Sama ada yang mengimarahkan lagi dunia kesenian dan kesusastraan tempatan. Itu dia. Contoh kita boleh bolah baca puisi di tebingan Sarawak ya. Oh, insyaAllah. Saya pun pandangan lah. Yalah, betul. Pandangan kita ya betul lah. Cuma perception orang terhadap aktiviti-aktiviti macam ni mungkin agak berbeza pendapat mungkin sikit lah. Okey, insyaAllah. Okey, saya sampai kepada acara untuk membaca puisi daripada Udaksan tu. Okey, sebagai sumbangan saya kepada pengkaryaannya, saya akan baca puisi. Puisi tu Nama baca sekarang. Pentas politik kita. Tenatnya pentas politik kita umpama kudis yang bernanah, membusuk dan hanyir, menjadi sarang segala ulat yang tidak pernah merasa kenyang. Kejamnya pentas politik kita umpama sebuah medan peperangan, tidak kenal belas kasihan, dihancurkan segalanya selagi boleh tanpa ihsan bergalang kasih. Kotornya pentas politik kita umpama sebuah sarang pelacuran, dipenuhi segala jalan yang memberi kepuasan rasa nan sementara cuma. Kejinya pentas politik kita umpama sebuah pusat kasino, di sini tiada yang salah, yang penting kemenangan dan kekayaan seketika. Peliknya pentas politik kita umpama sebuah sitkom komedi, meski berat cerita yang dibawa, genrenya tetap sama, jenaka, nan mengundang gelak ketawa. Andainya engkau berdiri di situ, di pentas politik itu, berhati-hatilah selalu, waspadalah sentiasa, bertindak jangan mengikut rasa. Rabi. Panas ya? Okey, terima kasih. Terima kasih Kepada penyair kita Udaksan ataupun Abang Hud dan Abang Engkeh. Semoga karya kepenyairannya akan terus hadir dan mengalir. Amin. Dan akan menjadi seorang tokoh penyair yang bukan di mana-mana besar, tapi tokoh penyair yang berkredibiliti dan berkarisma. Amin. Yang puisinya adalah seperti bola api. Terima kasih. Okey guys, terima kasih di atas perhatian kita orang. Okey, sehingga kita berjumpa di episod yang seterusnya. Subscribe untuk channel Sufwan Suri dari Studio Alta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadiahkan buku. Wah, terima kasih. Terima kasih hadiah buku. Ambil lah.